Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amar Badi Uzaman bin Mat Yazid. Dan saya Abdul Hakim bin Adnan. Pada hari ini kami akan memberikan pengajaran dalam subjek pengajian kejuruteraan mekanikal dalam bab 2 bertajuk kayu balak atau dalam bahasa Inggeris disebut sebagai timber. Topik ini merupakan topik kedua di bawah tajuk jenis dan sifat bahan kejuruteraan yang menerangkan ciri, sifat dan sifat fizikal kayu balak. Sebelum itu, apakah objektif pengajaran kita pada hari ini? Yang paling utama sekali adalah kita nak tahu tentang memahami salah satu bahan kejuruteraan, iaitu kayu balak. Di bawah topik ini ada dua subtopik, iaitu jenis-jenis kayu dan yang kedua adalah faktor kekuatan kayu. Itu yang akan kita belajar pada hari ini. Jadi kita akan teruskan. Apakah itu kayu balak? Ataupun yang kita kenali dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai timber. Kayu balak ini adalah merupakan salah satu bahan struktur tertua yang telah digunakan oleh manusia beribuan tahun dahulu. Kayu balak ini dia sebenarnya adalah pokok ataupun kayu yang telah baru ditebang dan belum melalui sebarang proses perkilangan untuk menjadikan produk kayu. Jadi biasanya produk kayu ni yang akan kita nampak dalam pertama adalah seperti perabot. Yang kedua, struktur sementara dalam bidang pembinaan. Dan yang ketiga adalah bahan kemasan. Baiklah, kita akan pergi dulu kepada jenis-jenis kayu. Yang pertama adalah kayu lembut. Saya nak tanya kamu semua, apakah itu kayu lembut? Ada siapa yang tahu tak apa itu kayu lembut? Ada siapa yang tahu? Baiklah, cikgu akan sebutkan. Pokok kayu lembut ni adalah seperti ada jenis pokok konifer yang kalau kamu tengok ni dia berbentuk kun dan daunnya berbentuk jarum. Kayu ini kebiasaannya ringan dan berketumpatan rendah. Bermaksud kayu ini boleh terapung di atas sungai, di atas air. Yang ketiga, pokok ini juga mempunyai resin dan mudah terbakar bila berlakunya pembakaran hutan. Yang keempat, pokok ini juga ataupun pokok daripada kayu ini mempunyai ketegangan yang tinggi sepanjang batang, namun rendah ketegasannya. Yang bagus pokok kayu lembut ni, kayu ini mudah ditebang, dipotong dan dipatahkan. Dan paling penting sekali, karakteristik kayu lembut ini ataupun pokok yang berkayu lembut ni, daunnya berwarna hijau terang. Kita teruskan pula pada jenis kayu yang kedua, iaitu kayu keras. Kayu keras ini mempunyai 3 pecahan, iaitu kayu keras ringan, kayu keras sederhana dan juga kayu keras berat. Apakah itu karakteristik bagi kayu lembut ini, murid? Ada siapa yang tahu tak apa karakteristik yang biasa kita nampak? Contoh yang biasa kita nampak adalah seperti di negara kita lah. Kebanyakan pokok-pokok di negara kita ini berkayu keras. Jadi kalau kita perhatikan pokok-pokok negara kita ini, dia berkanopi rimbun dan juga lebat. Jadi itu adalah kayu keras. Dan kita juga dapat nampak karakteristik pokok ataupun kayu daripada pokok keras ini daunnya berwarna hijau tua dan mempunyai ketepatan tinggi dan kayu ini biasanya berat. Kayu daripada pokok ini juga sukar untuk ditebang, dipotong dan dipatahkan. Berikutan kayu ini keras. Dan pokok daripada kayu keras ini juga tidak mempunyai resin dan sukar untuk terbakar. Jadi kebiasaannya kalau pintu keselamatan yang kita jumpa di hospital, di sekolah-sekolah menggunakan kayu daripada pokok kayu keras ini. Baiklah Mami semua, mari kita fokus beralih kepada jadual yang ada pada slide yang seterusnya. Dalam jadual yang cikgu buat ini, ada 5 perkara utama yang kamu semua kena hadam. Yang pertama adalah kumpulan kayu. Contoh-contoh kayu yang tergolong dalam kumpulan kayu tersebut, ketumbatan kayu tersebut, karakteristik yang terdapat pada kayu tersebut dan juga kegunaan kayu tersebut. Kita pergi kepada yang pertama, murid. Yang pertama adalah kayu keras berat. Contoh-contoh kayu keras berat yang kamu boleh dapati di kedai-kedai adalah seperti kayu cengal, marah belian, kiam dan juga kempas. Sebabkan kayu ni dinamakan kayu keras berat disebabkan ketumpatannya yang sangat tinggi, iaitu lebih 800 kg per meter kubik. Kalau kamu pergi kedai, kalau kamu cari kayu keras berat, cuba kamu tengok pada struktur ira kayu tu. Kamu akan dapati ira kayunya sangat rapat antara satu sama lain. Dan kelebihan pada kayu keras berat ini menyebabkan mampu untuk menghadapi rintangan daripada impak dan juga serangan-serangga serta kulat dan juga anak-anak. Dan disebabkan kelebihan pada kayu keras berat ini, kayu keras berat digunakan dalam industri yang berat seperti pembinaan kapal, curucuk kayu dan juga bingkai pintu. Semua dapat kita terus kepada kayu keras sederhana. Antara contoh-contoh kayu keras sederhana yang kalau kamu pergi kedai kayu,
kamu akan jumpa seperti kayu resak, kayu jati, kapur, keruing, merbau dan juga kulim. Okey, sebab dia sederhana, maka ketepatan kayu ini kurang sedikit daripada kayu keras berat, iaitu sekitar 720 hingga ke 800 kg per meter kubik. Dan karakteristik kayu keras sederhana ini adalah mempunyai rintangan yang baik terhadap cuaca dan serangga serta serangan kulat. Dia kurang sedikit daripada kayu keras berat. Kayu keras sederhana ini biasanya digunakan dalam pembinaan jambatan dan juga rasuk rumah kayu. Kita pergi kepada yang ketiga, iaitu kayu keras ringan. Contoh-contoh kayu keras ringan yang kamu boleh jumpa di hutan ataupun di kedai-kedai adalah seperti kayu meranti, kayu kedah, kayu medang dan juga kayu bintangor. Dia punya ketupatannya adalah sekitar 400 hingga 720 kg per meter kubik. Okay. Kelebihan kayu keras ringan ini adalah ringan dan mudah untuk pemasangan dan penghantaran. Okay. Sebabkan kayu ini adalah ringan, kelebihan kayu ini ringan, maka banyak digunakan di pintu-pintu rumah, di siling, di papan lapis dan juga perabot kayu. Okay. Kalau kamu duduk di rumah, cuba kamu perhatikan kayu yang ada, kamu akan dapat banyak kayu keras ringan yang cikgu sebutkan sebentar tadi. Dan kita pergi yang terakhir, iaitu kayu lembut. Okay, contoh-contoh kayu lembut adalah seperti kayu tamaran laut, kayu julutong dan juga kayu pulai. Ketepatan kayu lembut ini sangat rendah berbanding ketiga-tiga kayu yang cikgu sebut sebentar tadi, iaitu kurang daripada 400 kg per meter kubik. Kayu lembut ini, dan namanya lembut, dia mudah dibentuk. Dan masalahnya kayu lembut ni ialah mudah mereput sekiranya kalau dibiarkan dalam tempoh-tempoh tertentu. Okay, sebabkan dia adalah lembut, maka kayu ini tidak boleh digunakan dalam industri yang berat. Maka kayu ini banyak digunakan dalam perhiasan dalaman seperti panel hiasan, papan lapis, perabot kayu dan juga kegunaan dalaman seperti tukul kayu contohnya. Terima kasih kepada sahabat saya, Cikgu Ahmad, atas penerangan yang padat sebentar tadi. Okey, sekarang cikgu rasa kamu pasti sudah tahu dan mengenali tentang jenis-jenis kayu seperti yang diajar oleh Cikgu Ahmad sebentar tadi. Antaranya ialah kayu keras, kayu lembut dan sebagainya. Okey, pada subtopik yang kedua ini, cikgu nak ajar tentang faktor kekuatan kayu. Mesti kamu pernah nampak ada kayu yang keras, ada yang kayu lembut, senang patah dan susah untuk dipatahkan. Okey, di sini cikgu nak terangkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan kayu. Dia ada 7 contoh. Yang pertama adalah ketumpatan. Seperti yang diterangkan oleh Cikgu Ahmad sebentar tadi, semakin tinggi ketumpatan kayu, maka kayu itu akan tenggelam di dalam air. Okey. Ketumpatan juga kita dapat takrifkan sebagai jisim per unit isi padu. Dan di sini cikgu nak ringkaskan lagi. Semakin bertambah ketumpatan kayu itu, maka semakin bertambah kekuatan kayu itu. Maka kayu itu akan jadi lebih kuat jika kayu itu mempunyai ketumpatan yang lagi tinggi. Okey, faktor yang kedua adalah kandungan lembapan. Kekuatan kayu bergantung kepada kandungan kelembapan pada kayu. Semakin bertambah kandungan lembapan di dalam kayu, maka kekuatan kayu semakin berkurang. Okey anak-anak murid semua, apakah faktor ketiga yang mempengaruhi kekuatan kayu? Okey, faktor ketiga adalah suhu. Suhu yang tinggi akan mengurangkan kekuatan kayu tersebut. Okey, seperti contoh kamu perasan arang bakar. Okey, jika suatu kayu itu dia berada dalam suatu suhu yang panas yang terlampau lama, maka kekuatan kayu itu boleh hilang sepenuhnya. Kalau kamu perasan, kamu pernah tak memijak arang? Kamu perasan dia tak ada kekuatan. Kamu pukul dia terus hancur. Okey, itulah contoh suhu, faktor suhu. Okey, faktor seterusnya adalah keadaan pertumbuhan. Okey, faktor persekitaran seperti ketinggian di aras laut, suhu, jenis tanah, hujan, jarak antara pokok mempunyai kesan ke atas kekuatan sifat-sifat kayu tersebut. Okey, faktor kelima adalah struktur bijirin. Untuk pengetahuan kamu semua, struktur bijirin ni adalah seperti alur di dalam kayu. Setiap alur adalah berbeza. Okey, kamu boleh tengok dekat slide ada contoh gambar alur. Dia ada melintang, menegak dan beralur semua. Itu adalah contoh alur. Untuk pengetahuan kamu semua, semakin rapat bijirin antara satu sama lain, semakin kuat kayu tersebut. Okey. Yang keenam kan? Yang kelima? Betul, yang keenam. Yang keenam adalah kedudukan di dalam kayu.
kayu sering cenderung menjadi lebih kuat dengan jarak yang semakin meningkat daripada empulo. Empulo ni adalah suatu bahagian kayu di tengah-tengah. Jika senang kata, cikgu katakan kepada kamu semua adalah jika diameter kayu itu lebih besar, maka dia akan lebih kuat daripada diameter kayu yang lebih kecil. Okey anak murid, sekarang kita akan teruskan pada faktor yang terakhir, iaitu kecacatan. Seperti yang kita tahu, setiap perkara mempunyai suatu kecacatan, termasuklah kayu. Kecacatan biasa berlaku semasa tempoh pertumbuhan dan proses pengeringan. Bagi tempoh pertumbuhan, kita akan panggil dia sebagai kecacatan asal, dan semasa proses pengeringan, kita akan panggil dia kecacatan yang dilakukan oleh manusia. Okey anak murid semua, sekarang kita akan bergerak pada bahagian yang terakhir, iaitu faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan kayu. Kalau tadi kita bincangkan tentang kekuatan, sekarang adalah ketahanan. Bagi faktor yang mempengaruhi ketahanan kayu adalah bergantung kepada kandungan kelembapannya. Kandungan lembapan ialah kuantiti air yang terkandung dalam kayu. Kandungan air yang tinggi akan menggalakkan pertumbuhan acuan dan menarik perhatian serangga-serangga perosak dan akan menyebabkan perebutan di dalam kayu. Okey anak murid semua, kamu pernah tengok tak satu rumah yang usang mempunyai anai-anai di dalam rumah tersebut, di rumah kayu lah. Sebab apa anai-anai itu boleh hidup di dalam kayu itu dan menyebabkan kayu itu reput. Ini adalah salah satu contoh bagi ketahanan kayu, kerana kayu itu mungkin lembap. Okey anak murid semua, jadi itu sahajalah pengajaran kita tentang kayu pada minggu ini. Ada apa-apa soalan yang hendak ditanyakan pada cikgu? Boleh ditanyakan sekarang, sebab minggu depan mungkin saya akan mengadakan satu kuis untuk menguji kefahaman kamu semua. Pastikan kamu semua faham tentang kayu ini, tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan ketahanan kayu semua itu. Sekian saja daripada saya dan Cikgu Amar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.